Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Okey. Okey, sebelum kita mulakan PDPR hari ni, kita mulakan dulu dengan bacaan doa. Hari ni ada budak lelaki baca doa Siapa nak baca? Fahim ke Fadullah? Fadullah lah. Fadullah lah. Okey, Fadullah baca doa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma ftah. aftah alaina hikmataka wansur alaina Min min khazaini khazaini rahmatika. rahmatika ya arhamar rahimin. Mana doanya ni Fadullah? Rabbi sahli sadri. Bishani sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bangun tidur budak ni. Sekejap, cikgu share dulu dekat ni. Okey, semua nampak paparan yang cikgu share ni? Nampak. Nampak penyelesaian masalah melibatkan ruang. Okey, ini part 1, hari Selasa ni part 2 pula. Okey, mari kita terus lihat soalan yang pertama. Okey, untuk soalan yang pertama ni, sekejap, cikgu tukar dulu. Okey, Pak Cik Naim membuat parit di sekeliling tanah kebun seperti dalam gambar raja. Okey, bila dia punya ayat dia kata dia buat parit. Parit tu dibuat di sekeliling. Parit di sekeliling tanah kebun. Okey. Okey, ini kebun dia. Okey, dia buat parit di sekeliling. Keliling tu maksudnya di bahagian luar. Okey, bahagian sini. Ini bahagian sini. Ini keliling. Ini maksud ayat yang pertama. Awak kena fahamkan betul-betul apa kehendak soalan. Okey, bila cikgu buat parit keliling ni, dalam kepala awak, dia masuk kepada kemahiran apa? Mencari apa? Perimeter, luas atau isi padu? Bila dia kata membuat parit dan cikgu buat parit ni keliling ni guna pen merah ni. Masuk topik kemahiran apa? Perimeter, luas atau isi padu? Yang mana satu? Kelas, belajar je, tengok je. Salah pun tak apa, kan tengah belajar ni. Adriana dengar tak? Oh, Adriana. Dengar, cikgu. Tajuk yang mana satu tu? Perimeter ke, luas ke, atau isi padu ke? Yang mana satu? Topik yang mana satu? Fadullah, yang mana satu Fadullah? Yang mana satu? Budak ni dia baru bangun tidur ke apa ni? Okey, kalau ikut ayat yang pertama ni, dia kata Pak Cik Naim, nampak tak paparan yang cikgu tunjuk ni? Nampak. Nampak kan? Okey, dia kata Pak Cik Naim membuat parit di sekeliling tanah kebunnya. Okey. Okey, dia buat parit sekeliling ni dia buat parit. Okey. Okey, bila dia buat parit dekat situ, okey, cikgu tanya, soalan cikgu, dia menyentuh kepada kemahiran yang mana satu? Perimeter ke, luas ke, atau isi padu? Yang mana satu? Luas. Luas, okey. Dia bukan luas. Kalau topik itu merujuk kepada keliling macam ni, nampak tak paparan yang cikgu tunjuk ni guna tapak tangan ni?
Nampak tak? Yang cikgu tunjuk guna tapak tangan ni, nampak tak ni tapak tangan yang cikgu gerak-gerak ni? Tak nampak pun. Tak nampak pun. Ni dekat tepi ni cikgu gerak-gerakkan. Nampak kan? Okey. Okey, cikgu kan ada lukis gambar tepi ni ha. Ini yang warna merah ni. Sekejap cikgu undo semula. Okey, nampak yang warna merah, cikgu tu kalau warna biru, warna merah tak nampak warna biru. Ha, ni yang keliling ni. Ha, bila keluar aje topik macam ni, bila dia kata di sekeliling, okey, dia tak ada kena-mengena dengan luas, tak ada kena-mengena dengan isi padu. Okey, topik ni sebenarnya adalah topik perimeter. Maksudnya awak perlu mencari perimeter. Alright? Okey, so topiknya adalah perimeter. Okey, sekarang dia suruh awak cari panjang parit itu. Okey, dia suruh awak kira panjang parit tu. Sebab tu ni kita bercakap dia sebagai perimeter. Awak kena kira dia punya panjang parit tersebut. Okey, sekejap. Cikgu padam dulu. Perimeter. Okey, sekarang ni bila kata perimeter, awak kena tahu sisi dia. Okey, sisi yang pertama ni, yang warna hijau yang cikgu tunjuk ni, berapa dia punya ukuran panjang yang dia beri? Berapa ni? Okey, 10 meter. meter. Kemudian sisi yang kedua yang ini. Okey, dia ada bagi ukuran ke tak ada? Sisi yang kedua ni. Dia tak ada bagi Tak ada. ukuran kan? Bila dia tak ada bagi ukuran, awak perlu cari. Bagaimana cara nak mencari? Okey, cara nak mencarinya, sekejap cikgu betulkan. Cara nak mencarinya, okey, langkah pertama awak kena lihat yang di sebelah sini. Yang belah sini, awak perlu lihat yang di sebelah sini. Okey, berapa ukuran dia? 10 Okey, ukuran di meter. situ adalah 10 meter. Okey. Okey, kemudian oleh kerana yang bahagian ni 10 meter ni, 10 meter ni dia daripada atas sampai bawah tau. Jadi kalau awak lihat yang ini, dia sampai sini saja kalau awak bandingkan. Dia sampai sini sahaja. Jadi apa yang awak kena buat, ada satu lagi garisan yang dekat sini. Sekejap cikgu tukar warna merah. Okey, ada satu lagi garisan yang warna dekat sini. Yang ini, barulah dia akan sama panjang. Okey, dia akan sama panjang dengan yang 10 meter ni tadi ni. Jadi, apa yang kita kena buat? Kalau nak tahu nilai yang ini. Yang ini. Kalau kita nak tahu nilai yang ini, apa yang kita kena buat? Tadi kita dah dapat 10 meter. 10 meter tu, okey, daripada atas sampai bawah sini. Tapi kalau nak bandingkan dengan nilai yang kita nak cari, sisi yang kita nak cari, dia lebih pendek. Okey, kalau nak jadikan dia sama panjang dengan yang 10 meter tu, kena tambah yang warna merah ni. Jadi apa yang kita kena buat? Cikgu gerakkan warna merah ni. Apa yang kita kena buat? Apa yang kita akan buat? Ada operasi di sini. Operasi apa? Tambah. Tambah ke? Sebab mula-mula dia 10 meter. Okey, mula-mula dia 10 meter. Okey, mula-mula dia 10 meter. Tapi nilai yang kita nak cari dia sampai sini je. Yang ini je yang kita nak cari, sampai sini je. Okey? Nak jadikan dia sama 10 meter yang warna merah ni, okey? Kita kena buat apa? Takkanlah kita tambah. Kalau tambah dia jadi makin panjang. Jadi kita kena buat apa? Kita kena buat apa? Fahim? Kita kena buat apa, Fahim? Oh, Fahim. Kita kena buat apa? Tak dengar budak-budak ni. Ameh, kita kena buat apa, Meh? Okey, cikgu terangkan lagi sekali. Astaghfirullahalazim. Kenapalah budak-budak ni? Okey. Sekejap ya. Okey, mula-mula yang nilai yang kita nak cari yang ini tau, yang warna hijau ni. Yang ini yang kita nak cari. Tapi masalahnya sekarang yang kita nak cari ni dia tak ada bagi nombor.
Okey, dia tak ada bagi berapa panjang parit yang kita nak buat ni. Jadi cara nak tahu berapa panjang parit yang kita kena buat ni, caranya kita kena tengok sisi yang belah sini. Dia selari kan, kita kena tengok yang sebelah sini. Masalah sekarang yang sisi sebelah sini 10 meter tu dia memanjang sampai ke bawah. Okey, dia memanjang sampai ke bawah. Tapi yang ini okey, dia sampai sini je, tengok pergerakan cikgu buat. Dia semakin panjang atau semakin pendek? Tengok pergerakan cikgu buat dekat sini. Semakin panjang atau semakin pendek? Semakin memanjang atau semakin memendek? Kelas? Oh, kelas. Oh, kelas oi. Ain, respon lah. Adriana respon. Tanya je apa yang nak sebut. Kalau betul, cikgu cakap betul. Kalau salah, cikgu cakap salah. Semakin memanjang atau semakin memendek? Memendek. Bila memendek, okey, bila dia semakin memendek, kita akan guna operasi apa? Memendek tu maksudnya nombor tu akan menjadi semakin sedikit. Asalnya dia 10 meter. Okey, asalnya dia 10 meter. Tapi apa yang terjadi di sini? Dia semakin berkurangan. Bila semakin berkurangan, operasi apa? Tolak. Tolak. Okey, pandai yang kita akan guna operasi tolak. Tolak dengan berapa? Tengok betul-betul nombor yang cikgu letakkan tu. Tolak dengan berapa? Tengok dekat ruangan sini. Tolak dengan berapa? Memula dia dekat sini 10 meter. Kemudian dia tinggal dekat sini. Jadi tolak dengan berapa? Perhatikan nombor yang ada. 2.5 meter. Okey, pandai. Tolak dengan 2.5 meter. Sebab dekat sini, okey, dekat yang bahagian yang ini ni bahagian ni, okey, panjang yang diberi adalah 2.5 meter. Okey, jadi kita akan tolakkan dengan 2.5 meter. Okey, sekarang 2.5 meter tu dia nombor perpuluhan. Jadi 2 tu cikgu nak letak di bawah siapa? Bawah sifar atau bawah 1? 2.5 meter. 2 tu cikgu akan perlu letak di bawah siapa? Di bawah siapa yang cikgu perlu letak 2 tu? Nombornya 2.5. 2.5. 2 ni cikgu nak letak bawah siapa? Bawah sifar atau bawah 1? Bawah siapa? Tanya je yang. Kalau salah cikgu cakap salah. Kalau betul cikgu cakap betul. Bawah siapa 2 ni cikgu nak letak? 1. Bawah 1. Okey, kena ingat balik. Ini nombor perpuluhan. Itu sebabnya penting awak beri respon. Okey. Bila awak beri respon, cikgu tahu sama ada awak faham ke tidak. Jika awak tak faham, cikgu akan perjelaskan. Okey. Cikgu akan ulang balik apa yang kita dah belajar sebelum ni yang awak dah terlupa. Sebab tu perlu beri respon. Okey, awak kena tengok nombor 2.5 ni. Kena ingat, ini titik perpuluhan. Okey. Bila titik perpuluhan, sah yang mana satu? 2 atau 5 yang sah? Sah. Siapa sah? 2 atau 5? Siapa sah? Nilai tempat sah. Siapa? Yang mana satu sah? 5. 5. Salah. Okey. Sah ni adalah 2. Okey. 5 ni bila nombor perpuluhan, dia adalah per 10. Okey. Sebab itulah kita panggil di sini titik perpuluhan. Sebab ini satu tempat perpuluhan, nilai tempatnya per 10. Jadi sah adalah 2. Pada 10 ni siapa sah? Siapa sah? Sifar atau 1 yang sah? 1. 1. Okey, 10 ni, okey, ini nilai tempatnya sah. 1 ni nilai tempatnya 10. Alright, jadi siapa sah bagi 10? Sifar. Sifar ni yang sah. Jadi siapa yang duduk di bawah? 2 ni duduk di bawah siapa? Sifar. 2 ni duduk di bawah sifar. Okey. Kemudian kita akan letak titik perpuluhan. Okey. Kemudian sini 5. Okey, bila bawahnya ada nombor perpuluhan, jadi di bahagian atas pun automatik awak kena letak titik perpuluhan di bahagian atas. Nombornya tak ada, jadi kita wakilkan dengan sifar. Alright.
Jadi nombor atas 10.0, nombor bawah 2.5. Okey, sekarang kita akan tolakkan dia. Okey, ni basic pun awak dah kelang kabut ni macam mana ni. Okey, sifar tolak 5 berapa? Sifar tolak 5 berapa? Sifar Tak boleh. tolak 5. Tak boleh, jadi kita buat apa? Pinjam sebelah. Okey, kita terus pinjam dari 10. 10 pinjam 1 tinggal berapa? 9. 9. Atas sifar letak berapa? Letak 10. Letak 10. apa? Ya, kita akan letakkan dengan 10. Okey, sekarang kita tolakkan. 10 tolak 5. 5. 9 tolak 2. 7. 7. Jadi jawapan dia 7.5 meter. 7.5 meter ni siapa? Yang ini. Yang ini ni. Okey, nilai dia adalah 7.5 meter. Okey. Jadi dekat sini kita tambahkan dengan 7.5 meter. Okey, tambahkan lagi dengan sisi yang seterusnya. Sisi seterusnya yang ini. Kenapa dia jadi warna merah? Sekejap cikgu tukar warna dia. Warna hijau. Okey, sisi yang sini. Yang sini berapa dia punya panjang dia? Dia bagi tak? Berapa panjang sisi tu? Tengok dia punya 6.7 meter. Okey, berapa? Ulang balik, tak dengar? 6.7 meter. Okey, 6.7 meter. 6.7 meter. Tambah lagi dengan sisi yang ini. Berapa nilai dia? 4.8 meter. 4.8 meter. Tambah lagi dengan sisi yang ini. Yang ini. Berapa nilai dia? 10.2 meter. 10.2 meter. Tambah lagi dengan sisi yang ini. Sisi yang ini. Sekejap, saya ingat pula. Okey, sisi yang ini. Berapa nilai dia? Dia ada bagi tak nilai tu? Tak ada. Tak ada. Okey, bila tak ada bagi, kita punya proses sama macam proses yang ini tadi. Yang ini. Sekejap, cikgu tunjuk balik. Yang ini. Sama cari dia. Cara prosesnya sama. Kita akan guna operasi yang sama yang ini. Tapi nombornya berbeza. Kenapa nombornya berbeza? Sebabnya dia punya sisi yang terlibat berbeza. Asalnya dia nak yang ini. Okey, garisan yang ini yang dia nak. Tapi oleh kerana dekat sini tiada nilai sisi yang diberi, kita akan lihat yang bersetentangan dengan dia. Yang bersetentangan dengan dia yang ini. Okey, nampak tak? Yang ini yang bersetentangan dengan dia. Okey, sekejap cikgu tukarlah warna lain. Warna merah baliklah. Okey, yang ini. Okey, yang selari dengan dia asalnya yang ini. Panjangnya asalnya adalah 4.8. Okey, tapi dekat sini kalau kita perhatikan dia semakin memanjang atau semakin memendek? Daripada sini. Semakin memendek. Bila semakin memendek maksudnya guna operasi apa? Operasi tolak. Okey. Apa nombornya yang kita akan tolakkan? Asalnya di sini. Apa nombornya? Tengok betul-betul. Asalnya di sini. 4.8 meter. Okey, pandai pun. 4.8 meter. Tolak dengan berapa? Okey, tengok balik. Asalnya dia di sini. Tolak dengan berapa? Tengok nombor yang berkaitan. Kalau di sini tak ada, tengok di sini. Tolak dengan berapa? Tolak dengan berapa? Tengok garis yang menegak. Jangan tengok garis yang melintang. Tengok garisan yang menegak. Tolak dengan berapa? Tolak dengan berapa? Kalau di sini tak ada, tengok yang belah sini.
Jumpa tak apa nombornya? Jumpa tak nombor dia? Kelas, jumpa tak nombor dia? Oi, kelas oi. 3,5 meter. Tengok yang menegak jangan tengok yang melintang. Tengok yang menegak. Kan cikgu punya garisan kan macam ni, menegak ni. Cikgu dah panjang-panjang sampai ke atas sebenarnya. 2,5 meter. Okey, betul. 2,5 meter. Jadi nombor ini yang kita akan tolakkan. 2,5 meter. Okey, nombor ni tak ada masalah sebabnya dia memang dalam perpuluhan. Okey, 8 tolak 5 berapa? 3. 3. 4 tolak 2 berapa? 2. 2. Jadi maksudnya di sini garisan yang ini panjangnya adalah 2,3 meter. Jadi kita akan tambahkan dengan 2,3 meter. Okey? Okey, sekarang garisan berikutnya. Okey, garisan yang ini. Ada nilai ke tak ada nilai dia letak kat situ? Ada ke tak ada nilai? Garisan yang ini, ada nilai ke tak ada nilai? Cuba tengok, ada nombor ke tak ada nombor? Tak ada. Tak ada. Bila tak ada, kita kena cari lagi. Okey? Bagaimana cara nak cari? Lihat gambar garisan yang melintang ni. Yang seiring dengan dia. Yang selari dengan dia. Yang mana satu? Apa dia punya nombor dia yang selari dengan dia? Apa nombornya? Yang mana satu? Yang mana satu nombornya? Cuba sebut nombornya, cikgu dengar. 3,5 meter. Okey, 3,5 meter. Tapi 3,5 meter tu termasuk ke tidak dalam dia punya garisan yang kita nak ni? Tak Tak. termasuk. So, jadi satu lagi nombor. Yang mana satu? Yang selari dengan dia, yang mana? Okey, satu nombor 3,5 meter. Cikgu tulis siap-siap dulu. 3,5 meter. Okey, satu lagi nombor apa dia? Sebab kita kena cari. Bila kita kena cari, mesti ada sekurang-kurangnya 2 nombor. Satu nombor dah dapat. 3,5 meter. Satu lagi nombor yang mana satu? Cari nombor yang selari dengan dia yang sama panjang. Yang mana satu? Cikgu dah tunjuk dah tu clue kat situ. Nampak tak? Nampak ke tidak? Kelas? Siapa lagi yang ada dekat sini? 2,5 meter. 10, apa-apa tak dengar? Ulang balik. 2,5 meter. Adriana, cari nombor yang ini, yang melintang, yang untuk garis melintang ni. Garisan melintang tu yang ini nak. 2,5 meter ni, kan yang ini. Sekejap. Lahai. Kan 2,5 meter kan yang menegak. Apa pula kena mengena dengan yang melintang? Cikgu nak garisan yang melintang. Cari nombor. 10 meter. Sekali lagi apa dia nombornya? 10 meter. 10 meter. Pandai pun 10 meter. Jadi nombornya adalah 10 meter. 10 meter tu yang asal, yang panjang yang atas ni kan. Jadi bila dia nak garisan yang belah sini ni, dia semakin memanjang atau semakin memendek? Mula Semakin asal 10, semakin memendek. Bila semakin memendek, operasi apa yang kita akan guna pakai? Tolak. Tolak. Apa tolak apa? Berdasarkan nombor yang awak sebut tadi. Apa tolak apa? 10 meter tolak 3,5 meter. Betul. 10 meter tolak dengan 3,5 meter. 10 ni siapa sah? Sifar sah. Sifar adalah sah. Jadi 3 ni kita nak letak bawah siapa?
Bawah sifar. Okey, pandai pun. Jadi kita akan letak macam ni kan. 10 tolak 3.5. Okey, bila dah letak macam ni, okey, dekat bahagian atas ni nombornya cukup ke tak cukup? Tak Bila cukup. tak cukup, kita kena letak apa? Titik perpuluhan. Titik perpuluhan. Lepas tu Sifar. sifar. Kemudian baru kita boleh tolakkan dia. Okey, sekarang kita cuba menolak. Sifar tolak 5 Tak boleh. tak boleh. Jadi kita buat apa? Pinjam sebelah. Okey, pinjam dari 10. Jadi 10 tinggal berapa? 9. Tinggal 9. Atas 10, atas sifar letak apa? 10. 10. Okey, sekarang baru kita boleh tolakkan dia. 10 tolak 5 berapa? 5. 5. 9 tolak 3 berapa? 6. 6. Jadi nilai dia adalah 6.5 meter. Jadi nilai di sini okey 6.5 meter. Alright, settle. Okey, last sekali nombornya adalah yang bahagian yang ini. Okey, yang ini pula yang dia tanya. Okey, berapa dia punya nombor dia bagi kat situ? Berapa ukuran bahagian yang ini? Kan dia dah bagi siap-siap tu yang ini. 10 Berapa dia punya meter. ukuran? 10 meter. Okey. Bila dah dapat semua nombor, barulah kita akan tambahkan dia. Okey. Kalau tak reti nak congak, kita akan tambahkan dalam bentuk lazim. Okey, bila tambah dalam bentuk lazim, awak kena berhati-hati sebab nombor yang dibagi ni bercampur antara nombor bulat dengan nombor perpuluhan. Macam 10. 10 ni dia nombor bulat. Tapi nombor yang kedua ni 7.5 meter. Dia adalah nombor perpuluhan. Jadi 7 tu kita akan letak bawah siapa? 7.5 nombor yang ini. Kita akan letak Letak bawah sifar. okey, kita akan letakkan 7 tu bawah sifar. Sebab tu kita kena berhati-hati. Jadi dekat sini kita terus letak perpuluhan sifar. Okey, kemudian tambah dengan 6.7, tambah dengan 4.8, tambah dengan 10.2, tambah dengan 2.3, tambahkan dengan 10 sifar. Okey? Okey, seterusnya ni semua unit dia meter jangan terlupa kena ada unit meter. Bila awak menambah nombor-nombor yang banyak macam ni, kemahiran mencongak sangat penting. Okey? Okey, macam mana cara nak congak? Awak perhatikan yang perpuluhan, satu tempat perpuluhan ni, yang per-10 ni, sifar, 5, 7, 8, 2, 3 sifar. Okey, antara nombor-nombor ni, awak cari dulu nombor yang boleh ditambahkan menjadi 10. Okey, cikgu bagi clue dulu. Okey, 8 tambah berapa jadi 10? 2. 2. Okey, sekarang kita dah ada 1 10 Kita dah ada 1 10. Okey, 7 tambah berapa jadi 10? 3. Tambah 3. Okey, sekarang dah ada 2 10. Jadi maksudnya sekarang dah ada berapa puluh dah? 20. Okey, dah ada 20. Kemudian tinggal satu lagi nombor iaitu 5. Jadi 20 tambah 5 berapa? 20 tambah 5. 25. 25. Okey. Okey, bahagian yang sini pula. Kita cari lagi. Siapa yang kita boleh tambahkan jadi 10? Cuba tengok betul-betul. Apa dengan apa bila ditambah jadi 10? Yang mana je kalau tambah jadi 10? Cikgu bagi clue. 6. 6 tambah berapa jadi 10? 4. Okey, 6 tambah 4, 10. Okey, kemudian tambah dengan 7 pula. Berapa belas? 10 tambah 7? 17. 17. 17 tambah dengan 2? 19. 19. 19. 19 tambah lagi dengan 2? 21. 21. Okey, settle. 21. Sekejap cikgu tukar pen. Okey, 21. Okey, yang ini congak juga ni. 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Berapa? 4.
2 tambah 1, 4. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 1. 5. Jadi jawapan dia 51.5 meter. Okey? Okey, selesai soalan yang pertama. Sekarang kita bergerak ke soalan yang kedua. Okey kelas. Ni nasihat cikgu ni. Nak dengar ke tak nak dengar ke, ini tanggungjawab cikgu nak beritahu. Okey, bila awak belajar, tolong bagi respon. Bila awak diam, awak tak belajar apa-apa, awak hanya meniru. Okey? Tolong bagi respon. Kata nak jadi budak bijak, kata nak masuk 5A. Tapi bila cikgu tengok dekat sini, cara awak belajar dengan budak 5A belajar sangat berbeza. Okey? Sebab tu awak duduk kat 5B. Jangan macam tu, belajar betul-betul. Ada peluang belajar. Bagi respon, jangan senyap. Ini seorang je cikgu dengar suara. Yang lain tak ke mana, krik-krik semua. Tapi ada, tapi tak ada. Okey, sambung balik dan membebel. Okey, soalan yang kedua. Okey, sekeping kad dengan permukaan asal berbentuk segi 4 tepat. Okey. Telah dipotong seperti gambar rajah. Okey. Asalnya gambarnya seperti ini. Dia kata asalnya gambarnya berbentuk segi 4 tepat. Asalnya begini. Okey. Lepas tu apa yang terjadi? Okey. Apa yang terjadi, dia buat apa dengan gambar tu? Dia potong. Dia potong macam ni. Okey, bila potong maksudnya benda tu ada lagi atau dah tak ada bila dipotong? Bila dipotong, bila telah dipotong, maksudnya yang bahagian sini ada lagi atau tak ada? Tak ada. Okey, dah tak ada. Right? Itu dia punya konsep apa yang dia nak sampaikan pada bahagian atas ni. Sekeping kad dengan permukaan asal berbentuk segi 4 tepat. Sekeping kad dengan bentuk permukaan asal berbentuk segi 4 tepat. Telah dipotong. Okey, jadi bentuknya adalah yang ini. Yang warna, sekejap cikgu check dulu, warna kuning. Apa ni cikgu salah buat? Yang warna orange. Okey. Jadi yang tinggal yang warna orange ni sahaja. Yang warna kuning ni dia dah potong. Alright. Okey, kemudian dia cakap lagi dia suruh cari perimeter kad yang tidak dipotong. Bila tidak dipotong maksudnya yang ini belum ada lagi. Okey, dia nak yang asal, yang ini. Okey, beritahu cikgu apa nombor-nombor dia yang dia bagi? Bahagian panjangnya berapa? Panjangnya berapa? Yang ini, berapa panjang dia? Berapakah ukuran panjangnya? Kalau tak ada di bahagian atas, tengok di bahagian bawah. Dia punya ukurannya sama. 30 cm, 30 cm. Jadi totalnya berapa? 60 cm. Okey, tahu kan macam mana dapat 60? Tahu. Tahu, 30 tambah 30. Okey, bila dekat atas tu 60, maksudnya bahagian bawah ni pun 60. Ukurannya sama. Sebab dia kata dia bentuk segi 4 tepat. Okey. Kemudian yang bahagian lebarnya pula. Berapakah dia punya ukuran lebar dia? Tak ada di sebelah kanan, tengok di sebelah kiri. 40 cm. Okey, 40 cm. 40 cm. Okey, jadi sekarang kita dah boleh jawab soalan ni. Sebab semua ukuran tu kita dah dapat. Okey, nombornya apa dia? Ulang balik. 60 cm. Okey, operasinya operasi apa? Kalau perimeter ni? Tambah. Tambah dengan berapa? 40 cm. 40 cm. Ada lagi tak nak tambah? 50 cm. Dan di mana datang 50? Yang ini anak, yang ini. Yang atas ni jangan tengok. Okey, yang ini dia cuma nak kelirukan gambar awak je. Tengok yang sini.
Okey. Tak ada. Tak ada. Perimeter tu dia ukur keliling. Tengok yang warna hijau cikgu ni ha. Yang warna hijau ni yang awak kena tengok. Okey, awak baru sebut 60 sentimeter. okey, 60 sentimeter. Lagi satu nombornya apa dia? 40 sentimeter. 40 sentimeter. Okey, sekarang congak. Okey, 60 tambah berapa dapat 100? Okey, besar sangat. Cikgu tukar. Sini semua kosong. Sifar. Okey, 6 tambah berapa dapat 10? Cikgu jawapannya jawapan itu Apa dia? Suara sekat-sekat. 6 tambah berapa jadi 10? 4. 6 tambah 4, 10. Bawah ni pun 6 tambah 4 kan? Jadi berapa nombor dia? 6 tambah 4, 10. 6 tambah 4, 10. Jadi berapa puluh? 20. 20. Jadi jawapannya 200 sentimeter. Okey, faham ke tak faham ni? Tak apa-apa nak faham. Tak apalah. Okey, last kali dia nak berapakah luas permukaan kad yang tidak dipotong? Dia nak luas. Okey, bila dia nak luas? Okey, bila dia nak luas? Sekejap ya. Okey, dia nak luaskan. Ini nombor 1 punya jawapan. Okey, nombor 2 pun kita masih lagi rujuk gambar yang sama. Okey, yang ini dia dah potong. Garisan yang ini panjangnya dia bagi yang ini panjangnya dia bagi 50 cm. 50 cm. Okey, dia nak berapakah luas permukaan kad yang tidak dipotong? Asalnya kad ini berbentuk apa? Dia nak luas kad ni berbentuk apa? Cuba tengok betul. Segi empat tepat. Asalnya dia berbentuk segi empat tepat. Okey? Jadi langkah pertama kita akan cari dulu luas segi empat tepat. Okay, ingat lagi tak formula luas segi empat tepat apa dia? Ingat lagi tak? Okay, cikgu wakilkan segi empat tepat ni dengan huruf A. Dan segitiga ni cikgu wakilkan dengan huruf B. Okay, kita cari dulu luas A. Ingat lagi tak luas segi empat tepat formulanya apa? Tak ingat ke? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Luas. Tengok huruf ni. Tengok huruf ni. Kenapa cikgu buat huruf L? Sebabnya, ini sebabnya. Kenapa cikgu buat huruf L? Nampak tak? Dia mewakili bahagian apa? Sisi yang mana? Nampak ke tak nampak huruf L ni? Nampak. Dia mewakili sisi yang mana? Garisan yang mana? Yang Panjang. panjang. Okey. Tahu pun, ingatkan tak tahu. Allahuakbar. Okey, dia mewakili sisi panjang dan juga sisi ini namanya panjang. Satu lagi sisi namanya apa? Satu lagi sisi namanya mana? Yang mana satu? Tengoklah betul-betul ni. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Okey, yang ini nak. Yang ini. Yang panjang tu dah ada. Yang satu lagi ni, yang ini. Apa namanya tu, sisinya tu? Ingat lagi tak apa nama sisi tu? Ingat lagi tak? Tak tahu. Sedihnya cikgu dengar. Taklah cikgu bilik dulu. Orang ni kan. Okey, cikgu buat huruf L sebab dia mewakili sisi panjang. Ini namanya panjang. Yang ini namanya lebar. Sebab tu cikgu buat sisi L ni. Okey, supaya awak ingat dia punya formula. Tapi tak ingat juga formulanya apa. Okey, sekarang kita akan cari luas bagi A. Formula luas segi empat adalah panjang darab lebar. Lebarnya yang ini.
Yang ini yang panjang. Okey? Yang ini yang lebar. Okey. Faham ke tak faham? Yang ini yang lebar. Faham ke tak faham formula dia? Faham. Faham. Okey, dah faham formula dia, cikgu dah boleh padam benda Allah ni. Tengok benda Allah yang cikgu buat ni. Okey. So yang ini balik semula pada asal. Okey, formula dia panjang darab lebar. Panjang darab lebar. Okey, tengok balik. Berapakah panjang bagi yang asal ni tadi ni? Berapa panjang dia? Berapa panjang dia? 60 sentimeter. 60 sentimeter. Darab dengan lebar. Berapakah lebar dia? Lebar dia berapa? Lebarnya yang inilah nak. Oh, yang ini. Yang ini. Lebarnya yang ini. Cubalah ingat. Korang ni asyik main aje lah. Belajar entah ke mana. Ini lebarnya. Kalau tak ada sebelah kiri, tengok yang sebelah kanan ni. Okey, berapa lebar dia? 40 sentimeter. 40 sentimeter. Okey, sekarang kita akan mencongak sebab nombornya kecil. Okey, bagaimana cara nak mencongak? Kena fahamkan betul? Betul. Okey, oleh kerana bahagian sar dia sifar, kira ada berapa sifar semua sekali? Ada berapa sifar semua sekali? Cikgu dah gariskan dah tu. Ada berapa 2 sifar. Okey, ada 2 sifar semua sekali. Kemudian yang kita kena darabkan adalah yang 6 ni, yang puluh ni. 6 darabkan dengan 4. Berapa jawapan dia? 6 darab 4 berapa? 24. 24. Okey, lagi satu kena lihat. Ini operasi darab. Bila operasi darab, okey, sentimeternya ada berapa? Ada berapa sentimeter yang terlibat? 1. Cuba tengok betul-betul ada berapa sentimeter semua sekali. Ini 1 sentimeter. Ini 2 sentimeter. Jadi semua sekali ada berapa sentimeter? 2 sentimeter. Bila tajuk luas, awak kena buat 2 kecil di sini. Okey? Cara sebutan dia 2400 sentimeter persegi. Okey? Ulang balik bagaimana cara nak sebut nombor ni? 2000 bukan 24. 2000. 2400 sentimeter. Sebutnya apa? Tak dengar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cara sebutan dia 2400 sentimeter. Yang dua ni kita sebut sebagai persegi. Cikgu ulang semula. 2400 sentimeter persegi. Ulang semula bagaimana cara nak sebut dia? 2400 sentimeter bersegi. Bukan persegi. P-E-R, persegi. Ulang balik. 2400 sentimeter persegi. Okey, settle satu benda. Okey, sekarang ni dia nak luas permukaan kad yang tidak dipotong. Okey, yang kita cari tadi adalah semua sekali. Yang ini semua sekali yang kita cari. Okey, tapi jangan lupa ada luas permukaan yang telah dipotong. Yang ini tadi telah dipotong. Okey, yang kita belajar sekarang, bentuk yang kita belajar sekarang adalah bentuk segitiga dengan segi 4. Jadi proses kedua, okey, kita akan cari luas segitiga. Okey, luas segitiga tu dekat sini, bentuk segitiga tu cikgu wakilkan dengan huruf B. Okey, formula luas segitiga. Ingat betul-betul, hafal formula luas ni. 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey, T untuk tapak, T untuk tinggi. Okey, 1/2 kekalkan. Darab dengan tapak. Tapak tu bahagian yang mana? Tapak tu bahagian yang ini. Sekejap, cikgu tukar pen. Tapak tu bahagian yang ini. Ini tapak, namanya tapak. Okey. Jadi berapa ukuran bagi tapak? Tengok nombor dia. Tengok nombor yang dekat sini. Berapa ukuran bagi tapak? Tengok dekat sini. Berapa ukuran bagi tapak?
30 sentimeter. Okey, pandai pun. 30 sentimeter. Darabkan dengan tinggi. Tinggi tu adalah garisan yang menegak. Bukannya yang menyerong. Okey? Jangan sesekali ambil garisan yang menyerong. Menyerong tu yang mana? Yang ini. Sekejap, cikgu pusing. Yang ini. Jangan sesekali ambil yang menyerong ni. Sebab tinggi bukan yang serong. Tinggi adalah yang tegak. Okey, berapa ukuran tinggi bagi segitiga ini? Berapa ukuran dia? Berapa ukurannya? Hilang dah lagi sekali. Dekat Telegram ni ramai orang. Fadullah ada, Fahim ada, Amir ada, Aish Amsyah ada, Aliatul Kalisa ada. Tapi tak ada yang menjawab pun. Fadullah, berapa ukuran ketinggian bagi segitiga tu? Tinggi. Tinggi tu yang ini nak. Yang ini tingginya. 40 sentimeter. Okey, 40 sentimeter. 40 sentimeter. Okey, sekarang bagaimana cara kita nak selesaikan kalau ada pecahan ni? Apa yang kita kena buat? Tak ingat juga. Okey, kita akan mansuhkan. Mansuh tu maksudnya kita potong. Apa benda yang kita akan potong? Kita akan potong nombor-nombor yang ada dalam satu sifir yang sama. Biasanya cikgu akan potong nombor yang besar. Okey? Okey, sekarang antara 30 dengan 40, siapa yang lebih besar? 40. 40 lebih besar. 40 ada tak dalam sifir 2? 40 agak-agak ada tak dalam sifir 2? 40 ni nombor genap ke nombor ganjil? 40 ni nombor genap atau nombor ganjil? Okey, tak dapat jawab juga. 4 ni nombor genap ke nombor ganjil? Okey, tak dapat jawab juga. 4 ni ada tak dalam sifir 2? Astagfirullah. Ada. Kenapa lambat sangat respon ni? Okey, 4 ni ada dalam sifir 2. Sifar ada tak dalam sifir 2? Ada. Ada. Jadi maksudnya 40 ni ada tak dalam sifir 2? Adalah kan. Ada. Kalau 4 ada dalam sifir 2, sifar pun ada dalam sifir 2. Maksudnya 40 ni ada dalam sifir 2. Jadi kita akan mansuhkan dia dengan 2. Okey, 2 nombor yang keberapa dalam sifir 2? Nombor yang pertama. Okey, 4 pula nombor yang keberapa dalam sifir 2? Nombor yang kedua. Nombor yang kedua. Sifar tu nombor yang keberapa dalam sifir 2? Sifar. Nombor yang ke sifar. Okey, kemudian kita akan congak dia punya jawapan sebab bawah ni dah jadi 1. Jadi kita tak perlu bahagi lagi bawah. Dah tak boleh potong lagi. Okey, bahagian atas ni kita akan congak. 1 darab 30 sama dengan 1 darab 1 berapa? 1. 1 darab 2? 1 darab 3. 3? 1 darab 30? 30. Okey, semua 30. nombor yang berjumpa dengan 1, jawapannya adalah nombor itu sendiri. 1 darab 30 sama dengan 30. Okey, kemudian 30 tu nak darab pula dengan 20. Sama macam bahagian atas, kita akan congakkan dia. Langkah pertama cara nak congak, kira sifar. Ada berapa sifar semua sekali yang terletak di bahagian sar? Ada berapa sifar? Tak nampak. Cikgu tukar balik warna. Okey, ada berapa sifar semua sekali? 1 je ke? Cuba tengok betul-betul dekat bahagian sar ada berapa sifar? Ada 2 sifar. Jadi kita akan letak 2 sifar di bahagian belakang. Kemudian darabkan pula nombor yang bahagian puluh. Nombor bahagian puluh siapa? Ni, 3 dengan 2. 3 darab 2 berapa? 6. Okey, kira sentimeter pula. Sentimeternya ada berapa kat situ? 2. Sentimeter. Kita dah sampai sentimeter. Sentimeternya ada berapa? Ada 2. Jadi jangan lupa letak 2 kecil dekat sini. Okey, sekarang cuba baca jawapan nombor dia ni. Apa jawapan dia ni? 600 cm per Berapa? per
Persegi. Persegi. La ilaha illallah. Ulang balik. 600 sentimeter persegi. Ulang semula. 600 sentimeter persegi. Okey, betul. Barulah betul. Okey, settle satu soalan lagi. Belum settle lagi. Okey. Sekarang soalan ni kita balik pula pada soalan yang kedua ni. Dia tanya, berapakah luas permukaan kad yang tidak dipotong? Okey, sekarang yang kita cari ni tadi mula-mula, okey, mula-mula kita cari yang ini. Ni kita outkan. Kenapa dia kat sini ya? Okey, mula-mula kita cari yang ini, yang penuh ni. Dia punya yang ini. Kemudian yang keduanya kita cari yang ini. Yang ini yang segitiga. Sekarang soalan tu bukan nak yang ini dua-dua ni tau. Dia nak yang ini. Yang ini ni, yang merah ni saja. Yang kuning ni dia tak mau. Jadi soalan yang awak buat ni dah selesai atau belum? Dah selesai atau belum? Dah selesai atau belum selesai? Okey, cikgu ulang balik. Yang bahagian A ni, luas A ni adalah luas segi 4. Yang awak cari, yang 2400 ni, luas segi 4. Kemudian yang luas B yang awak cari ni, luas segi 3. Tapi soalan tu, dia bukan nak dua benda ni. Yang dia nak luas permukaan kad yang tidak dipotong. Yang tidak dipotong tu, yang bahagian sini. Kita dah jawab soalan ke belum sebenarnya? Belum. Jadi langkah terakhir, apa yang kita akan buat? Berdasarkan dua benda yang awak cari ni tadi, apa yang kita kena buat? Mula-mula kita cari yang penuh segi 4 ni. Okey. Kemudian kita cari pula yang segi 3 ni pula, luas yang kita cari. Tapi sebenarnya benda yang kita cari tu bukan benda yang dia nak. Dia nak yang tidak dipotong. Yang tidak dipotong ni warna merah aja. Yang warna kuning ni dia tak mau. Jadi apa benda yang awak kena buat? Kita akan guna operasi apa? Kuat sikit lah bang. Cikgu tak dengar suara. Macam menggumam-gumam suara awak. Belum ya. Okey, apa yang kita kena buat Fadullah? Kita kena buat apa? First, kita cari yang asal. Penuh ni yang asal. Yang merah ni. Okay. Second, kita cari yang segitiga ni pula. Tapi bukan benda ni yang dia nak. Dia nak yang ini. Yang warna merah aja. Yang warna kuning ni dia tak mau. Jadi kita akan guna operasi apa? Tolak. Tolak. Pandai pun Adriana. Okay, apa tolak apa? Okay, asalnya yang ini. Yang ini bentuk apa tadi? Cuba tengok kat sini. Yang A ke yang B? Yang A. Okay, yang ini yang A ke yang B? Yang kuning ni? B. Maksudnya A tolak B. Okay, faham tak ni? Faham. Okay, 2400 sentimeter persegi. Tolak dengan berapa B? 600 sentimeter persegi. Okay, kita tolakkan dia. Sifar tolak sifar, sifar tolak sifar. Okay, 4 tolak 6. 4 tolak 6. 4 tolak 6. Tak boleh. Tak boleh buat apa? Yang sebelah. 9 dari 2. 2 tinggal berapa? 1. 1. Atas 4 letak nombor apa? 10. 10. Okey, 10 tolak dengan berapa? 6. Okey, 10 tolak 6 tinggal berapa? 4. 4 tambah 4 jadi berapa? 8. Okey, jadi jawapannya 8. Yang ini sah. 1. Jadi jawapan dia, okey, kawasan luas permukaan kad yang tidak dipotong tu jawapannya adalah 1800 cm persegi. Alright? Okey, soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga ni
Okay, bentuk halaman rumah Seng Huat adalah seperti gambar raja. Ini bentuk halaman rumah. Okay, dia penuh dengan rumput. Kemudian dia menanam rumput di seluruh halaman rumahnya. Dia tanam halaman rumah dia ni dengan rumput. Dia suruh hitung luas kawasan berumput itu. Okay, sekarang ni luas, dia nak luas tau. Bila dia nak luas, awak perlu balik kepada silibus yang awak belajar. Awak cuma belajar formula untuk dua jenis luas. Yang pertama bentuk segi 4, yang kedua bentuk segi 3. Tapi kalau awak lihat bentuk yang dia beri ni, okey, langsung tak ada rupa segi 4, langsung tak ada rupa segi 3. Apa yang awak kena buat? Awak kena pecahkan gambar ni untuk menjadi sama ada segi 4 atau segi 3. Okey, sekarang apa yang awak kena fikirkan? Di mana garisan pemisah antara dua bentuk tu? Di mana kedudukan garisan pemisah yang cikgu kena buat? Di mana garisan pemisah tu yang cikgu kena buat? Di sini ke? Okey, kalau cikgu buat garisan pemisah tu dekat sini, boleh tak jadi segi 4 dan segi 3? Jadi tak? Tak boleh. Tak boleh. Tak. Okey, tak boleh. Kemudian kalau cikgu buat macam ni, boleh tak? Boleh tak? Tak boleh juga. Habis dekat mana garisan pemisah tu yang cikgu kena buat tu? Di mana? Ada idea tak? Supaya dia menjadi sama ada segi 4 atau segi 3. Dia pecahkan kepada 2 atau 3 bentuk. Di mana bahagian pemisah tu? Ada idea nak letak di mana? Di mana dia anak kambing saya? Anak kambing saya yang pakai baju biru. Di mana dia garisan saya? Di mana garisan tu nak kena buat? Siapa ada idea? Cepatlah bagi respon. Kat mana garisan tu? Takkanlah tak nampak. Amel langsung tak bersuara. Aish Amsyah langsung tak bersuara. Kalisah pun langsung tak bersuara. Ain sikit-sikit je suara cikgu dengar. Saya. Dekat mana garisan tu? Dekat tengah-tengah tu yang mana? Garisan tu cikgu kena buat melintang atau menegak? Melintang begini. Menegak begini. Garisannya tu di mana? Yang mana satu? Yang melintang atau yang menegak? Yang melintang. Di tengah-tengah ke? Adakah di sini? Di sini ke garisannya? Betul ke ni? Okey, betul. Garisannya di sini. Jadi kalau awak perhatikan, okey, bila awak buat garisannya di tengah-tengah ni, awak akan dapat lihat dia terbahagi kepada dua bentuk. Yang atas ni bentuk apa? Cikgu wakilkan dengan huruf A. Bentuk apa yang awak nampak? Segitiga. Bahagian bawahnya awak nampak bentuk apa? Segi 4 tepat. Okey, pandai pun. Okey, settle satu benda. Kemudian awak perlu cari luas. Okey. Sekarang kita cari dulu luas A. A itu berbentuk apa? Cuba perhatikan A itu berbentuk apa? Segitiga. Cuba tengok balik format formula luas segitiga yang B ni. Apa formula luas segitiga? Tinggi. 1/2. Sebut betul-betul. 1/2. Darab Tinggi. tapak dulu nak oi. Darab tapak, darab tinggi. Okey, betul. Ulang balik apa formula luas segitiga? 1/2 Aha. darab Kedua darab tapak. tinggi. Okey, 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey. Tapaknya berapa? Okey, tapak dia adalah dari panjang hujung sini sampai hujung sini. Okey. Cuba tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Berapakah tapaknya? Okey, dari sini sampai sini. Dah ada belum tapaknya? Nombor yang dia bagi. Dah ada ke belum?
Nampak tak nombor tu? Nampak? Berapa nombornya? 12. 15. Okey, 15 meter. Tapi awak kena ingat, tapak dia tu bukan sampai situ je. Tapak dia tu ada satu lagi. Satu lagi tu di bahagian mana? Yang ini. Salah pula. Sekejap, Ando. Aha, 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 aha. Yang ini pula. Sebab tapak dia tu daripada ujung kanan sampai ujung kiri. Yang ini pula berapa panjang dia? Dia ada bagi tak nombornya? Kalau tak ada di atas, silalah tengok di bawah. 25 meter. 25 meter. Pandai pun. 25 meter tu dengan 15 meter, apa kena buat? Kena buat apa? Dia kan panjang dari ujung sini sampai ujung sini. Tambahkan dia. Tambah dengan 25 meter. Okey, 5 tambah 5 berapa? 10. 10. 2 tambah 2? 4. 4. Jadi maksudnya tapak dia adalah 40 meter. Okey, sekarang tinggi dia pula. Berapakah ketinggian bagi bentuk A? Berapa? Buatlah sikit suara macam tak makan sarapan je. 15 meter. 15 meter. Okey, kemudian kita akan guna kaedah pemansuhan. Ulang balik, kita akan guna kaedah apa? Pemansuhan. Pemansuhan. Siapa yang kita akan mansuhkan? Siapa? 1, 40 atau 15? Yang mana satu yang kita akan mansuhkan? 40. 40 ni kita akan mansuhkan dengan siapa? Mansuhkan dengan Dengan 40 ni kita akan mansuhkan dengan siapa? Dengan 2. Cikgu dah bagi clue dah kat sini. Dia tak nak tengok juga. Okey, kita akan mansuhkan dengan 2. Okey, kita guna sifir berapa? Sifir 2. Ya, okey, kita akan guna sifir 2. Alright. 2, nombor yang keberapa dalam sifir 2? 1. 4, nombor yang keberapa dalam sifir 2? 2. Sifar, nombor yang keberapa dalam sifir 2? Sifar. Okey, kemudian kita akan darabkan. 1 darab 20 sama dengan 20. 20 darab 15. Okey, tak reti nak congak, buat dalam bentuk lazim. 20 meter darab dengan 15 meter. Okey, sifar darab 5. 2 darab 5. 10. Sifar darab 1. Sifar. 2 darab 1. 2. 2. Kemudian kita akan tambahkan. Ni sifar ni berapa? 2 tambah 1 berapa? 3. 3. Okey, dah selesai ke belum? Dah selesai ke belum? Belum. Apa lagi yang cikgu belum selesai pada jawapan ni? Meter persegi. Pandai pun. Okey, jadi jawapan dia 300 meter persegi. Okey, baru settle bahagian A. Sekarang kita settlekan bahagian B pula. Okey, B tu bentuk apa? Cuba tengok betul-betul B ni bentuk apa? Bentuk segi 4 tepat. Okey, bentuk segi 4 tepat. Apakah formula mencari luas segi 4 tepat? Cikgu ulang balik soalan yang tadi tu. Apakah formula mencari bentuk segi 4 tepat? Panjang lah. Panjang? Panjang. Luas. La ilaha illallah. Panjang. Darab luas. Okey, darab apa? Panjang darab L ni apa? Lebar. Lebar. Budak ini. Ulang balik. Panjang darab lebar. Lebar. Lagi sekali. Panjang darab lebar.
Panjang Panjang dan lebar. Okey, berapa panjang bagi bentuk segi empat tepat B ni? lebarnya 25 meter. Okey, lebarnya yang ini 25 meter. Okey, kemudian lebarnya berapa? 15 meter. Okey, nombor dia besar kan? Bila nombor dia besar, darabkan dalam bentuk lazim. 25 meter darab dengan 15 meter. Okey, 5 darab 5. 5 darab 5, 25. 2 darab 5, 10. 10 tambah 2, 12. 12. Okey, 5 darab 1, 5. 5. 2 darab 1, 2. 2. Kemudian kita akan tambahkan. Okey, 5 tambah 2 berapa? 7. 7. 2 tambah 1 berapa? 3. 3. Jawapan dia dah selesai ke belum ni? Dah selesai belum ni? 375 ni? Apa tiga? Belum. Cikgu kena letak apa lagi pada jawapan ni? Lupa, tak ingat. Kena letak unit. Meter apa? Meter? Meter? Meter apa kena letak? Meter? Meter apa? Segi. Okey, meter persegi. Kita kena letak meter persegi. Okey. Okey, sekarang ni dia nak luas kawasan berumput. Bila dia kata luas kawasan berumput tu, dia nak semua sekali. Yang segi 3 dia nak, yang segi 4 pun dia nak. Jadi, apa langkah terakhir yang perlu awak buat? Awak baru cari yang segi 3. Awak baru cari yang segi 4. Tapi yang keseluruhannya awak belum cari. Apa langkah terakhir yang perlu awak lakukan? Dia nak semua sekali. Maksudnya awak kena buat apa dengan kedua-dua jawapan ni? A tambah B. Pandai pun. Jadi luas A mesti ditambahkan dengan luas B. Okey, luas A berapa tadi? Luas A 300. 300 meter. Okey, luas A 300 meter persegi tambah dengan luas B. Berapakah luas B tadi? 375 meter persegi. Okey, jadi jawapan dia ni 5, ni 7. 3 tambah 3 berapa? 6. 6. Jadi jawapan dia 675 meter persegi. Kenapa cikgu punya persegi ni macam cacing kerawit ni? 675 meter persegi. Okey? Okey, soalan yang terakhir. Okey, soalan ni semua awak kena buat dalam buku tulis tau nanti. Salin balik, ingat balik. Okey, dalam satu projek reka bentuk, sebuah cuboid dipotong dan dikeluarkan daripada sebuah kubus. Okey, asalnya bentuknya adalah yang ini. Asalnya dia adalah berbentuk kubus. Alright? Asalnya dia berbentuk apa? Kubus. Ni asalnya kubus. Lepas tu apa yang terjadi? Okey, dia potong sampai hati kan, dia potong kubus tu. Dia potong kubus tu. Tak boleh ke cikgu warnakan dia? Ni lah biru lah. Dia potong kubus tu. Kenapa dia jadi macam ni ya? Apa dia? Saya lukis. Sebab kalau saya tak lukis nanti awak tak faham. Lepas tu apa yang terjadi? Dia potong. Dia potong ke dalam ni. Bila dia potong, bila dia potong, maksudnya yang dipotong sudah tak ada.
Okey, faham ke tak ayat yang pertama ni? Dalam satu projek reka bentuk, sebuah cuboid dipotong dan dikeluarkan daripada sebuah kubus. Okey, itu maksud dia. Okey? Mula-mula ada kubus, lepas tu dia potong. Bila potong yang kuboid ni dah tak ada. Dah tinggal sikit. Okey, soalan dia tanya, hitung isi padu cuboid yang dikeluarkan. Yang kecil ni yang dia tanya. Okey? Yang kecil ni yang dia nak, dia punya nilai. Okey, jadi langkah pertama kita kena cari isi padu. Okey, nak cari isi padu, okey, awak kena ingat bila cikgu buat sesuatu benda tu, okey, maksudnya dia mewakili sesuatu. Ini mewakili panjang. Ini mewakili lebar. Nampak tak dia punya garisan dia tu cikgu buat serong. Yang ini cikgu buat garisannya melintang. Satu lagi garisannya menegak macam ni. Ini mewakili tinggi. Jadi bila sebut sahaja apakah formula isi padu bagi kubus ke cuboid ke, awak kena ingat formula dia. Panjang, darab, lebar, darab, tinggi. Ulang balik apa formula mencari isi padu cuboid dan kubus? Panjang, darab lebar, darab tinggi. Okey, kemudian kita akan wakilkan. Okey, nak wakilkan apa? Nak wakilkan dengan huruf. Okey, yang kecil ni kita wakilkan dengan A sebab kita nak cari dia dulu. Yang kubus ni kita akan wakilkan dengan B. Okey, sekarang awak lihat sebab dia nak cuboid yang dia keluarkan tu. Maksudnya yang A ni yang dia nak. Okey, panjangnya berapa? Ingat, panjang tu garisan yang melintang. Tengok semua nombor-nombor dia. Yang mana satu panjang? 20 cm. Okey, berapa? 20 ke 10? Tak dengar. Yang A yang 20. A. Yang A sayang, yang A bukan yang B. Yang A tu yang ini nak. 10 cm. Jangan salah tengok. Okey, 10 cm. Okey, darabkan dengan lebar. Lebarnya yang serong ni Berapa 5 garisan? cm. Berapa ulang balik? 5 cm. 5 cm. Darabkan dengan tinggi. Tingginya berapa? Dia ada 5 bagi. cm. Okey, betul. Dia darab dengan 5 cm. Okey, kemudian kita kena darabkan dalam bentuk lazim. Okey, 10 darab 5. Boleh hafal ke tak boleh hafal? 10 darab 5 berapa? 50. Okey, 10 darab 5 sama dengan 50 cm. Okey, 50 cm sebab ada 2 cm kat sini kita kena letak dia persegi dulu. Okey, kemudian 50 cm persegi tu kita darabkan lagi dengan 5 cm. Okey, yang ini pula kita darabkan. Okey, Sifa darab 5. 5. Sifar. Sifar. 5 darab 5. 10. 25. Sedihnya cikgu. Okey, sentimeter. Kali ni sentimeter tu ada berapa dekat atas dia? Sini ada 2, sini ada 1. Jadi jumlahnya berapa? 2. Sini ada 2, sini ada 1. Jadi jumlahnya berapa? 3. Ya, 3. Cara sebutan dia, dengar betul-betul. 250 cm padu. 3 ni kita sebut sebagai padu. Ulang balik. 250 cm padu. Okey, ini yang A. Alright, sekarang kita cari yang B pula. Okey, formula dia sama. Ya ke? Kita kena cari yang B ke? Dia tanya adakah isi padu kubus? Ini soalan nombor 1 Cikgu ni gelojoh lah. Isi padu kubus keluarkan. Okey, yang kedua. Adakah isi padu kubus yang tinggal ialah 7,750 cm padu? Buktikan. Okey, ini soalan yang kedua. Okey, pun sama kita kena cari isi padu kubus yang asal. Alright, yang asal. Yang ini jangan dulu. Yang ini tadi yang kecil ni. Okey, sekarang kita kena cari dulu yang asal. Okey, pun sama formulanya panjang darab lebar darab tinggi. Okey, berapakah panjang bagi B? 20 cm. 20 cm. Sekejap cikgu tulis formula dulu. Panjang darab lebar darab tinggi. Kenapa Aish? Aish ada lagi tak kat sini ni? Dia boleh message dengan cikgu. Cikgu tengah ngajar. Aish cakap je lah Aish. Malu betul dia ni. 20 cm. Darab dengan lebar. Berapa lebar dia? 20 cm. 20 cm. Darabkan dengan tinggi. Berapa tinggi dia?
20 sentimeter. 20 sentimeter. Kemudian kita akan darabkan dalam bentuk lazim sebab nombornya besar. 20 darab 20. Siapa boleh congak? Try. Ada berapa? 40 sentimeter. Oh, bukan 40. Ada berapa sifar? 2 sifar. Bila ada 2 sifar, adakah dia 40? Okey, kemudian darabkan ni. 2 darab 2 berapa? 400 sentimeter. Baru betul. 400 sentimeter per segi dulu. Okey. Ini cikgu congak tau. Okey, ini awak guna kaedah mencongak. Awak agak-agak je. Okey, tapi kalau nak buat betul-betul, buat dalam bentuk lazim dengan betul. Okey, lepas tu 400 sentimeter persegi ni. Okey. Darabkan pula dengan 20 sentimeter yang tinggi tu pula. Okey, cuba congak. Ada berapa sifar semua sekali? Ada berapa sifar semua sekali? 3. 3. Kemudian darabkan yang ini. 4 darab 2 berapa? 8. Jadi jawapannya apa? 8,000 Aha. padu. Okey, pandai. 8,000 sentimeter padu. Ini isi padu bagi yang besar ni. Okey. Kemudian soalan tu tanya, adakah isi padu kubus yang tinggal? Yang tinggal. Yang tinggal tu maksudnya lepas dia potong yang ini, yang besar, yang kecil ni, okey, adakah luasnya 7,750. Jadi bagaimana kita nak tahu, cara kita nak tahu berapa yang tinggal kat sini lepas kita potong ni? Bila kita potong maksudnya kita guna operasi apa? Tolak. Okey, pandai pun. Okey, apa tolak apa? Apa tolak apa? A tolak B atau B tolak A? Yang besar. Yang besar tolak yang kecil atau yang kecil tolak yang besar? Yang besar tolak yang kecil. Okay. Yang besar siapa? A atau B? B. Jadi maksudnya apa tolak apa? 8,000 sentimeter padu tolak 250 sentimeter padu. B tolak A, B tu 8,000 sentimeter padu tolak dengan A tu 2,250 sentimeter padu. Okey, sekarang kita cari jawapan dia. Sifar tolak sifar, sifar. Sifar tolak 5? Tak boleh. Boleh kita buat apa? Pinjam sebelah. Sebelah pun sifar tak boleh nak pinjam. Pinjam sebelah lagi. Sebelah lagi, 8 jadi berapa? 8 jadi 7. Sifar yang dipotong menjadi berapa? 9. Sifar yang tidak dipotong menjadi berapa? 10. Okey, pandai. Okey, 10 tolak 5? 5. 9 tolak 2? 7. 7. Ke sini 7. Jadi betul tak jawapan dia? 7,750. 7,750. Betul tak jawapan dia? Betul. Betul. Jadi selepas awak dapat, ini awak buktikan tau sebab dia tanya buktikan. Okey, tapi ada satu lagi soalan dia tanya, adakah isi padu kubus yang tinggal ialah 7,750? Awak kena jawab. Ya. Okey, kena jawab ni tau. Ya. Isi padu kubus, salin je ayat tu balik. Isi padu kubus yang tinggal ialah 7,750 sentimeter padu. Kena jawab soalan tu tau. Okey? Boleh faham ke tak ni? Boleh. Boleh. Okey. Itu saja untuk hari ni. Awak ada kontak kawan-kawan yang lain tak? Ada. Okey. Kalau awak ada jumpa kontak kawan-kawan yang lain, awak ada berhubung-hubung dengan diorang, tolong nasihatkan diorang, tolong follow. Sebab cikgu tahu ramai yang ibu bapa sediakan kemudahan untuk dia tapi dia tak nak join. Okey, nak subjek matematik. Sangat tak suka join. Cikgu pun tak tahu kenapa tak suka join matematik ni. Susah sangat ke matematik ni? Susah ke senang? Senang. Senang kan? Mana ada susah? Fahim senang ke susah Fahim matematik ni?
Susah sikit. Sebab susah sikit itulah kena follow. Okay? Sebab kalau dah susah tapi tak nak follow, makinlah menjadi susah. Faham Fahim? Fahim kan abang long kawasan? Nasihatkanlah ke adik-adik tu ha. Tu si siapa si budak kecil tu. Yang paling kecil dalam kelas kita tu siapa? Rizqullah tu. Rizkuah. Rizqullah. Budak tu. Dah lama cikgu tak nampak lubang hidung dia. Sebab apa? Dia sibuk dengan game Lah. Nanti Afiq tu asyik macam gila. itulah Afiq pun dah lama tak join. Tenggelam timbul. Cakap dengan dia orang, korang ada grup WhatsApp sendiri kan? Tak ada? Korang tak tengok. Tak ada. Korang. Tak apa. Nanti cikgu rasanya cikgu kena beritahu mak ayah agaknya ni kan. Setuju tak kalau cikgu telefon mak ayah? Setuju. Nantilah cikgu telefon mak ayah lah. Cikgu maklumkan pada mak ayah. Entahlah apalah yang jadi dengan korang ni. Okey, itu saja untuk hari ni. Terima kasih semua. InsyaAllah